الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت جعلنا حزنا سهلا إذا شئت بسهلا. اللهم نور قلوبنا كما نورت السماوات والأرض. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، في سمعنا نورا، في بصرنا نورا، في لساننا نورا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dengan limpah kurnianya, fadlahnya, rahmahnya, inayahnya. Temu lagi pada hari ini untuk membicarakan kitab Al-Manhalus Safi fi bayani rumuzi ahli sufi. Fi bayani rumuzi ahli sufi. Pada muka surat yang ke-6, 6 baris daripada bawah. Kita baca balik atas balik. Kunna hurufan. Jadi berkatalah Sidi Muhyiddin Ibn Arabi dalam kitabnya yang bernama Manazil Insaniyah. Demikian bunyinya, iaitulah kunna hurufan aliyatin lam nuqal mu'alliqatin fi zura'a 'alal qulal. Ana anta fihi wa nahnu anta wa anta huwa wal kullu fi huwa hu fasal an man wasal. Artinya telah ada kita, kunna, telah ada kita, kana kanu kana kunna, kunta kutuma kuntum kunti kutuma kuntunna, kuntu kunna ni fi'il madi ni. Kunna fi'il madi dhamin nahnu. Kunna isim dia nahnu. Hurufan khabar bagi kana, tu hurufan khabar bagi kunna. Telah adalah kita sekaliannya beberapa huruf, jadi hurufan, beberapa huruf yang amat tinggi, aliyatin yang amat tinggi, belum lagi dijadikan lam nuqal, belum lagi dijadikan kita lam nuqal dengan firman-Nya kun. Jadi belum lagi dijadikan kita dengan firman Allah Ta'ala kun. Apa dia? Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Jadi innama amruhu, sungguhnya pekerjaannya Tuhan, iza arada syai'an, apabila dia inginkan sesuatu, ayakula, akan dia berkata kun, jadilah, fayakun, maka akan jadi. Jadi belum lagi dijadikan kita dengan firman-Nya kun. Kalau kita doa Yasin tu, ya man ja'ala khizanahu khazainahu bainal kafi wan nun, betul itu doa dia ke ada bunyi lain? Ya man amruhu iza ya man amruhu ya man ja'ala khazainahu bainal kafi wan nun. Kan membacakan doa-doa pada doa Yasin tu. Wahai mereka yang menjadikan khazainahu, makhzan-makhzannya, dia punya khazanah-khazanahnya, perbendaraannya, bainal kaf, antara kaf dan juga nun. Tu doa Melayu biasa bawa tu pada surah Yasin kan. Itu doa tu ada dalam aurat Ibn Arabi, Syekh Ibn Arabi tu, yang dia punya doa tu, doa Yasin tu. Buat jumpa itu. Cari tempat lain tak jumpa. Tak, yang peringkat asal. Ada yang panjang, banyak ulama mungkin. Itulah. Tapi yang jumpa daripada aurat Ibn Arabi tu saya jumpa tu. Jadi kita belum lagi dijadikan dengan firman-Nya kun. Allah Ta'ala ciptakan kita bukannya dengan sifat kalam, Allah Ta'ala ciptakan kita dengan kudrah dan juga iradah. Tapi Allah Ta'ala bawakan dengan kun. Kalau Maturidiyah senang, sifat takwin. Sifat takwin. Takwin dan juga kudrah. Kudrah itu mengesahkan, takwin itu mengijadkan. Itu Maturidiyah.
Kalau kita, takwin itu ialah sifat af'al. Takwin itu ialah apa dia? Takwin itu ialah ta'alluq qudrah. Itu kita Maturidiyah. Tapi dibawakan dengan lafaz kun. Ini analogi cukup menarik. Kun. Kaf dan nun, kun. Jadinya, apabila kita bicarakan tentang kun ni, bila Allah Ta'ala inginkan sesuatu, maka ia akan mengatakan kun, fayakun. Kita tengok dia punya isyari di situ. Kata Syekhul Akbar Ibn Arabi dalam Futuhat Makkiyahnya, juzuk yang ke-10. Juzuk yang ke-10 tu bicara. Dia kata, perumpamaan manusia ni Allah Ta'ala bawakan di sini. Perumpamaan manusia. Kita mempunyai pengetahuan yang pelbagai-bagai. Pengetahuan apa-apa dalam minda kita, kita qasadkan, kita niatkan, kita nak petuturkan. Lalu nafas yang keluar. Nafas keluar kita itu lalu membentuk akan huruf-huruf yang tertentu. Penghujung nafas kita tadi kan, kita sebut nafas itu adalah benda yang isti'adad, dia menerima apa-apa. Apa-apa bentuk kita boleh bentukkan dia. Nafas yang sama tapi bunyi saya, kamu, makan, I, ana, anta, pelbagai bentuk huruf. Tapi bendanya tetap nafas, tapi dibentukkan pelbagai. Lalu kita mengqasadkan, kita menggerakkan tadi menjadikan pelbagai-bagai huruf-huruf, pelbagai kalimah-kalimah, pelbagai perkataan-perkataan kita ciptakan. Artinya kita melakukan, kita lenturkan, kita bentukkan bunyi-bunyi yang tidak ada kesudahan. Dengan niat dalaman kita, dengan apa yang kita tahu, kita paparkan. Sebablah analogi ini nak antara perkara yang kita faham di situ, bila kita katakan Allah alam ini ialah ayat-ayat Allah. Alam ini ialah ayat-ayat Allah, tanda-tanda Allah. Ya. Tidak malafizat, tak akan kering. Ya. Sekalipun kering lautan, kalau dijadikan tinta menuliskan kalimah-kalimah Allah, ayat-ayat Allah, nescaya ayat Allah tidak akan habis. Lautan dah pun kering. Tapi kalimah-kalimah Allah itu tidak ada penghujungnya. Nak bagi tahu macam mana? Alam ini adalah ayat Allah. Alam ini adalah kalimah Allah. Nak bagi tahu betapa mudahnya. Bagaimana kita nak membentukkan bunyi huruf-huruf cukup mudah begitu, yang tidak ada penghujungnya. Jadi yang mana apa yang kita petuturkan menunjukkan apa yang ada dalam diri kita. Memaparkan apa yang kita nak tunjukkan, kita nak makrifahkan kepada orang, kita nak maklumkan, kita nak cerminkan kepada orang. Itulah alam ini. Itu sebab Allah Ta'ala menggunakan iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Itulah timbulnya kaun. Jadinya kata di sini, belum lagi dijadikan kita dengan firman-Nya kun, dan adalah kita muta'allaq muta'allaq bagi sifat ilmu, muta'allaq dengan segala hal kita, yakni adalah sekalian makhluk itu ada ia di dalam inkisyaf ilmu Tuhan. Ini dinamakan sebagai muta'allaq a'yan sabitah. Kita ini adalah muta'allaq ilmu Allah Ta'ala. Di dalam inkisyaf ilmu Tuhan kita masing-masing. Jadinya maklumat Tuhan itu bukan satu. Allah Ta'ala mengetahui kita, bukanlah Allah Ta'ala mengetahuikan akan orang lain. Jadi Allah Ta'ala mengetahui kita, Allah Ta'ala mengetahui orang lain, Allah Ta'ala mengetahui setiap juzuk-juzuk. Jadi masing-masing terpisah-pisah dia punya maklumat tadi. Dan bercerai-cerai mahiyahnya. Mahiyah maklumat tersebut. Jadi inilah perbahasannya. Adakah mahiyah itu maj'ulah ataupun tidak?
Jadinya apabila bicarakan tentang wahdatul wujud Ibn Arabi, kita alam ini ialah alam yang kita nampakkan sebagai wujud yang muqaddar, wujud yang yang difardukan, mafud. Ini baharu. Bila bicarakan tentang hakikat alam, apa yang dimasukkan dengan hakikat alam? Iaitulah mahiyah dia. Mahiyah ni perkataan daripada perkataan mahiyah. Apakah dia? Itulah merujuk kepada hakikah. Jadi, hakikah kita ini ada dalam ilmu Allah Ta'ala dengan maksud kita ini diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu dinamakan sebagai a'yan sabitah. Ain yang sabit dalam ilmu Allah Ta'ala. Bukan ain yang wujud dalam ilmu Allah Ta'ala. Dia hanyalah sabit. Dia bukan wujud pun. Dia hanyalah sabit. Jadinya, jadi mahiyah setiap kita ini berbeza-beza, terasing. Bukannya mahiyah saya dengan mahiyah si A dengan B benda yang sama. Tak. Setiap sesuatu itu dikenali, diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadinya mahiyah kita ini berbeza-beza antara satu dengan yang lain. Jadinya bila bicarakan tentang ilmu kalam, bicara tentang ilmu kalam, apakah hakikat diri kita, apakah mahiyah kita, maka mereka akan bicarakan tentang iaitulah tu jisim kita, roh kita, itulah mahiyah. Mahiyah bagi kita. Itu kalau bicara dalam ilmu kalam. Tapi bicarakan dalam ilmu wahdatul wujud ini, mahiyah kita iaitulah apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana mahiyah itu tidak berubah sampai bila-bila. Itu kena ingat. Mahiyah itu tidak berubah sampai bila-bila. Kalau kita katakan mahiyah kita itu ialah jisim kita, maknanya sebelum ni tak ada, sekarang baru ada. Maknanya ada berlakunya perubahan. Sedangkan dinamakan sebagai mahiyah itulah perkara yang tak berubah sampai bila-bila. Ianya hanyalah sabit dalam ilmu Allah Ta'ala. Sebagaimana ilmu Allah Ta'ala tidak berubah-ubah, begitulah juga maklumat Allah Ta'ala tidak berubah-ubah. Itu mahiyah kita. Jadinya, jisim kita ini bukan mahiyah. Jisim kita jisim. Roh kita roh kita. Tapi mahiyah kita itulah a'yan ataupun apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu dalam bicara wahdatul wujud, Syekhul Akbar Ibn Arabi dan juga para sufi membicarakan tentang perkara ini. Mereka berpandangan bahawasanya mahiyah kita ini, mahiyah mungkinat ini ghair maj'ulah, tidak diciptakan. Dia tidak diciptakan. Yang diciptakan apa dia? Jisim kita, roh kita, sifat kita. Itu diciptakan. Adapun mahiyah kita itulah maklumat Allah Ta'ala, itu tak diciptakan. Macam mana nak diciptakan? Kalau diciptakan perkara tersebut dalam ilmu Allah Ta'ala, maka ilmu diri Tuhan itu menerima perkara yang baru. Mustahil di situ. Jadinya mereka berpandangan bahawasanya mahiyah ghair maj'ulah. Adapun ilmu kalam, mereka berpandangan bahawasanya mahiyah itu maj'ulah, diciptakan. Namun mereka maksudkan iaitulah diri kita, jisim kita ini, roh kita ini. Jadi sebenarnya perkara itu hanyalah perkara bincangan maksud yang pelbagai. Kamu maksudkan lain, yang kami maksudkan lain. Oleh kerana itu dah dalam kitab apa dia? Syaikhul Dasuki ala Ummul Barahin. Imam Dasuki dalam pada muka 131 dibicarakan di sini Iza alimta dzalika faqul syarah. Apabila kau tahu begitu, ni dia mensyarahkan, dia menghuraikan syarah kepada Ummul Barahin, iaitu Imam Sanusi sendiri. Kata pengarang Imam Nasuki mengatakan, apabila kau dah ketahui perkara tersebut, iaitu bicarakan tentang mahiyah itu maj'ulah ataupun tidak, maj'ulah artinya dijadikan ataupun tidak, faqaulu syarih, maka kenyataan syarih iaitu Imam Sanusi sendiri tu'athiru fi wujudil mumkin walam yakul
tu'asir fi zatil mumkin. Jadi kudrat itu memberi kesan pada wujudnya, memberi kesan pada wujudnya mungkin, dan tidaklah Imam Sanusi mengatakan tu'asiru fi zatil mumkin, tidak memberi kesan pada zat mungkin. Zahirun, kenyataan ini zahir, jelas, fi annal mahiyata, pada bahawa sesungguhnya mahiyah itu ghairu maj'ulatin, tidak dijadikan. Jadi syarah Imam Sanusi pada syarah Ummul Barahin di sini, maknanya teks dia tadi mempertontonkan mengenai mahiyah itu bukanlah dijadikan. Bal hiya, bahkan dia mahiyah itu sabitatun, ianya sabit, tahakkuk fi nafsiha, pada dirinya sendiri, azalan, sejak azali lagi. Jadi ianya sabit dalam ilmu Allah Ta'ala. Wal qudratu, sedangkan kudrat ta'allaqat, berkait bi izhariha, dengan menzahirkan akan mahiyah tadi, bil wujud, dengan kewujudan, fi kharijil a'yan, di luar a'yan, mana a'yan yang a'yan khariji ini. Maka ianya menempati seperti baju yang ditarik daripada almari. Jadi bendanya dah ada, cuma menzahirkan akan baju tadi. Bila kita tarik almari tadi, laik lobok tadi, dia hanyalah menzahirkan baju yang sedia ada, memaparkan, artinya nyatanya baju tersebut. Wa mail musannifi, dan kecenderungan musannif bagi pandangan ini, lihadzal qawli mimma yadullu ala annahu mimma la yaqtasu bil mu'tazilah. Jadi kecenderungan musannif bagi pandangan ini menunjukkan bahawasanya pandangan ini yukhtasu, tidak dikhususkan pandangan ini bil mu'tazilah wal falasifah. Jadi pandangan ini bukan hanyalah pandangan falasifah dan juga pandangan mu'tazilah. Jadinya dia bukannya pandangan khususnya bagi mu'tazilah dan juga bagi falasifah, dan ianya sebenarnya merupakan sebahagian daripada pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jadinya dipanjang lagi, dia kritik bagi sebagian hawashi lain yang mengatakan pandangan tersebut hanyalah untuk falasifah dan juga mu'tazilah saja. Dikritik, Imam Nasuki kritik. Dan dia kata akhirnya, wa'lam, ketahuilah, anna hadzal qawla, sungguhnya pandangan ini yang mengatakan mahiyah ini ghairu maj'ulah ni, la yadurru i'tiqaduhu, tidak mudarat i'tiqad tersebut. Wa in lazima alaihi ta'addudul qudama, sekalipun pada pandangan ini membawa kepada berbilainya qudama. Kerana apa? Kerana al-mudirra, pandangan yang memberi mudarat dengan bita'addudul qudama, untuk qudama, pandangan yang mudarat yang mengatakan ta'adudul ulama tadi, ta'adudul qudama, berbilang-bilang qadim itu, minaz zawatil mawjuda fil kharij, yang tak bolehnya, pandangan yang tak bolehnya beri mudarat itu, iaitulah berbilangnya qadim, iaitulah zat yang wujud di kharij. La sabitah fi nafsiyah, bukanlah semata-mata hanyalah sebagai sabit saja. Itu tak ada masalah. Ianya amrun itibari, dia bukannya amrun wujudi yang khariji, tidak. Ni kenyataan Imam Nasuki pada muka surat 131. Kita bawakan juga pandangan-pandangan ilmu kalam lah. Kalau tak dia kata ini semua kufur. Kita bawakan pandangan-pandangan kita. Jadi kata pengarang, dan bercerai-cerai mahiyahnya. Jadi maklumat-maklumat ilmu Allah Ta'ala, kita, saya, aku, engkau, kami, semua ni tadi bercerai-cerai mahiyahnya. Dia bukan hakikat yang satu, dia mahiyah tersendiri. Tuhan tahu Zahid, Tuhan tahu Umar, Tuhan tahu, semuanya mahiyahnya berbeza-beza. Dan adalah yang demikian itu di dalam kepala-kepala segala bukit. Kepala-kepala bukit. Apa maksudnya? Yakni kemuncuknya aku
engkau, kemuncaknya aku, engkau di dalamnya. Dan kami, engkau dan engkau. Ya, ini yang orang kata semua dah jadi ittihad ulul ittihad ni. Bukan begitu maksud dia. Dan sekalian pada hu itu ia jua. Dah semua jadi Tuhan dah. Maka tanya olehmu, kan kita akan uraikan. Maka tanya olehmu, kata Imam, kata Syekhul Akbar Ibn Arabi, akan orang yang wasal, yakni orang yang sampai. Kau tanya orang yang tak pernah bersatu, langsung tak faham, lagi lah. Jadi ittihad, jadi hulul ittihad nanti. Kata pengarang, maka dikendaki oleh Syekh Akbar Ibn Arabi tadi dengan katanya, dihuraikan, disyarahkan, telah ada kita sekalian beberapa huruf yang amat tinggi, belum lagi dijadikan kita ini, yakni telah adalah kita sekalian pada azalinya beberapa haqa'iq ghaibiyah. Ini namakan sebagai mahiyah kita, haqa'iq ghaibiyah. Kata Syekhul Akbar Ibn Arabi dalam Futuhat Makkiyah ada juzuk yang ke-10 juga pada awal-awal. Jadi membezakan kami dengan golongan Sufasa'iyah. Dia kata sebut ni. Sebab sebelum ni ada orang katakan Wahdatul Wujud ialah Sufasa'iyah kan. Kata Syekhul Akbar Ibn Arabi, membezakan kami dengan golongan Sufasa'iyah. Golongan Sufasa'iyah ini, mereka ini menafikan akan haqa'iq. Adapun kami mengiktiraf, kami mengisbatkan akan haqa'iq. Kalau tak isbat haqa'iq, tak adalah konsep ayat sabitah. Kalau tak ada ayat sabitah, tak adalah alam ini. Itu kekunci dia. Itu kata Syekhul Akbar Ibn Arabi tu. Jadi, pada azalinya beberapa haqa'iq ghaibiyah. Maklumat-maklumat yang gaib. Hakikat-hakikat. Yang gaib, yang sabit sekalian kita. Dia bukan wujud, dia sabit. Kalau bahasa ilmu kalamnya dinamakan sebagai hal ataupun amrun i'tibari. Sabit kita di dalam ilmu haq ta'ala. Artinya kita adalah maklumat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini, kalau hakikat ini maj'ulah, berarti sebelumnya itu dia tidak ada, maka Tuhan itu jahil. Sebab belum ada lagi. Kalau diadakan pula, maka berlakunya perkara baru pada Tuhan. Mustahil pula. Itu dia ada berlakunya perdebatan, perbincangan tentang maj'ulah ataupun tidak. Tentang ayat sabit mahiyah tadi. Belum lagi dijadikan kita. Itu yang dinamakan sebagai kunna hurufan aliyat. Kalau ibarat manusia ni nafas. Nafas ni macam-macam boleh sebut. Saya makan. Nafas yang satu. Itu nama hurufan aliyat. Kalau tentang penulisan, titik yang satu. Pada dakwat, pada panel itu sendiri, pelbagai boleh dibina, pelbagai boleh dibentuk. Itu nama aliyat yang tinggi. Semua di situ. Boleh ba, boleh alif, boleh ta, boleh di, boleh boleh pada titik yang satu. Kalau nafas, pada nafas boleh bentuk yang pelbagai. Itu namakan sebagai huruf-huruf yang tinggi. Boleh menerima pelbagai-bagai. Belum lagi dijadikan kita, dan belum lagi bergantung kita dengan pada mengadakan kita ini. Jadi kudrah belum menjadikan kita lagi, belum kun fayakun lagi. Itu nama yang dimasukkan dengan kunna hurufan aliyat lam nukal muta'alliqatin fi zura' a'lal qulal. Semuanya dalam wahidiyah, dalam ilmu Allah Ta'ala. Pada peringkat wahidiyah terbeza antara kita-kita yang lain. Tapi peringkat yang atas lagi tu kelam semuanya pada ijmal Tuhan. Aku, engkau dia. Ini dia kata ittihad tu. Sedangkan kita bicara tentang wahidiyah dan wahdah tadi. Nakkan macam mana ittihad apa? Belum ada apa-apa. Tuhan saja yang ada pada ketika itu. Nak ittihad apa? Nak hulul apa? Tak ada apa-apa. Hanyalah amr i'tibari saja. Itu yang kita engkau, aku, engkau, dia. Itu semua tu. Artinya maklumat. Tak ada apa-apa lagi. Lagi apa kata pengarang? Dan dikendaki dengan katanya adalah kita muta'allaq dengan segala hal diri kita.
yakni adalah kita sekalian lagi bermasing-masing dengan segala kelakuannya. Tuhan tahu si Rashid umur berapa, Tuhan tahu si Rashid itu bangsa apa, Tuhan si Rashid tahu lahir bila, Tuhan Rashid tahu apa, semuanya Tuhan tahu. Itulah hakikat si Rashid, itulah mahia si Rashid. Tuhan tahu si Fulan umur berapa, semuanya dalam hakikatnya berbeza. Tuhan mengetahui akan hakikat tersebut. Dan segala hukumnya, sifat-sifat kita, apa yang berkantungan dengan kita. Dan rupa kita, bermasing-masing kita. Ini namakan sebagai wahidiyah secara tafsil. Kerana adalah bagi tiap-tiap yang mawjud itu ada mahiyahnya. Ada mahiyahnya. Yakni kejadiannya. Puncak kejadiannya. Ini yang makan sebagai apa dia? Puncak kejadian. Kena faham bukanlah maksud a'yan sabita itu. Kita kena faham. A'yan sabita dia tak akan menerima sama sekali bau kewujudan khariji. Yang kita fokuskan sekarang tentang a'yan sabita ini ialah merujuk kepada ilmu Tuhan. Bicara ilmu kalam merujuk kepada kesan, itulah alam, barulah melihat kepada Tuhan. Tapi bicarakan tentang wahdatul wujud, dia melihat wujud itu hanya Allah, daripada Allah itulah maka terpancarnya yang lain, artinya kefahaman yang lain. Daripada Allah mengetahui, Allah Ta'ala mengetahui bagian. Dilihat daripada atas. Jadi Tuhan tahu si Rashid. Jadi adanya si Rashid dalam maklumat Allah Ta'ala, maka berpautlah si Rashid dengan kewujudan Tuhan. Kalau Tuhan tak tahu pasal si Rashid tadi, tak ada si Rashid ni, tak wujud langsung. Nampak? Kan Tuhan tahu, Tuhan berkehendak, Tuhan tahu, mana berpaut dengan kewujudan, pengetahuan Tuhan. Kalau Tuhan tak tahu, maknanya Tuhan tak tahu si Rashid ada, memang tak ada. Tapi Tuhan tahu si Rashid itu ada dan Tuhan berkehendak perkara itu, maka si Rashid ini ada. Jadi adanya mahiyah si Rashid, maka di situ kita punya bicara daripada atas ke bawah. Kalau ilmu kalam bicara daripada bawah ke atas. Jadi bila ilmu kalam bicarakan tentang daripada bawah, maka dia kena isbatkan dahulu alam. Kalau alam ni tak ada, macam mana nak mengisbatkan kesan? Kan? Sedangkan perbincangan tentang wahdatul wujud, dia bicara daripada atas. Dan tentulah wujud Tuhan itu ada. Yang lain itu berpaut kepada kewujudan Tuhan. Jadi mata yang berbeza-beza, tapi tetapnya sama sebenarnya. Jadinya tiap-tiap yang mawjud itu ada mahiyahnya, yakni kejadiannya. Dengan kata yang lainnya, kalau Tuhan tak tahu, maka takkan ada alam ini. Si Fulan tu tak ada dalam ilmu Allah Ta'ala, takkan ada. Takkan ada. Ini dinamakan sebagai berpautnya kita pada kewujudan Tuhan. Ilmu Tuhan itu ialah zat Tuhan, ibarat begitu. Ilmu Tuhan artinya mesti ada zatnya. Jadi keberadaan ilmu, keberadaan maklum, semuanya bergantung kepada zat Allah Ta'ala. Itulah wujud Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi wujud sebenarnya adalah satu sahaja. Dan ada pun halnya dan martabatnya dan hukumnya adalah sekalian itu lagi di dalam maklum ilmunya, ilmu Allah Ta'ala yang qadim. Jadi bila kata qadim, maka pastilah ianya bukan ghairu maj'ula. Dia bukan ghairu maj'ula. Kalau maj'ula berarti ada perkara baru dalam diri Tuhan. Tak boleh lah. Berlakunya perkara baru pada Tuhan, maka akan membawa kepada Tuhan itu baru. Mustahil pula. Dan dikehendaki dengan katanya, apa kata pengarang Syekhul Akbar bin Arabi, dan adalah yang demikian itu di dalam kepala segala bukit itu. Tu fi zura a'lal qulal, yakni di dalam ta'ayyun awal. Jadi dinamakan sebagai wahdah, ta'ayyun awal, yang dinamakan dia martabat wahdah atau ijmal yang terdahulu sebutnya. Ini secara ijmal. Itu bicarakan tadi, dia boleh menerima pelbagai. Dan dikehendaki dengan katanya aku engkau. Aku engkau di dalamnya. Kalau piramid dia selalu nak hantam wahdatul wujud itu. Di dalam cermin aku melihat. Itu ni lagu cermin mimpi.
cermin mimpi. Ibn Nasir tu. Aku melihat di dalam cermin apa dah? Apa dia long? Apa lagi ayat dia? Tu. Dah, dia ada kata sini aku melihat engkau melihat. Ini yang selalu kena kritik ni. Dan katanya aku engkau di dalamnya dan kami engkau dan engkau ia, Tuhan. Itu yakni pada pihak ijmalnya, bukannya bersekutunya, tidak. Belum lagi tafsir, belum lagi tafsir diperincikan akan pengetahuan tersebut. Tiada berbeza setengah daripada setengahnya pada martabatnya itu. Tetapi yang aku itu aku jua. Aku jua, dan engkau itu engkau jua, dan ia itu Tuhan itu ia jua Tuhan jua. Tapi dari peringkat apa kita kata tadi, peringkat wahdah, tidak nyata lagi pada ketika itu. Tidak nyata macam mana? Sampai peringkat ahadiyah, lenyap wujud mutlak pada ketika itu. Wujud mutlak artinya kita tak boleh nak faham langsung. Dimisalkan yang demikian itu dengan tiada tashbih. Ini takribul fahmi, untuk mendekatkan faham ataupun sebagai analogi saja. Misalnya seperti setitik air yang gugur ia ke dalam laut. Air setitik yang gugur ke dalam laut, maka tatkala tiada dapat kita membezakan antara air-air itu daripada laut itu, maka kita kata air itu laut dan laut itu air. Air itu laut, laut itu air. Akan tetapi yang laut itu laut jua dan air itu air jua, tiada dapat bertukar sekali-kali. Jadi air sebelah kanan, air sebelah kiri, sebelah bawah, berbeza-beza. Air itu laut, laut itu air, tapi pada hakikatnya berbeza. Tiada bertukar sekali-kali, kerana adalah sekalian hakikat itu tiada dapat bertukar-tukar. Ini dinamakan sebagai hakikat sesuatu itu tidak akan bertukar. Tuhan tidak akan menjadi makhluk selama-lamanya, sebagaimana makhluk tidak akan menjadi Tuhan selama-lamanya. Kidam nafsiyah bagi kidam itu tidak menerima perubahan. Nafsiyah bagi mungkin, kita mungkinan ini ialah menerima perubahan. Kita imkan menerima ada, menerima tiada. Jadi sampai bila-bila nafsiyah kita ini boleh menerima tiada. Tak boleh mesti tiada, tak boleh. Kita tak akan berubah menjadi Tuhan. Ini dinamakan sebagai hakikat sesuatu tidak boleh bertukar. Dan tatkala tiadalah kita ingat akan air, kita terlupa air, artinya tak terpandang air yang setitik itu dengan sebab hairan kita daripada memandang laut. Kita memandang wujud. Kita tidak memandang perkara menaung dalam wujud. Saya ulang sekali lagi. Kita memandang wujud, tapi kita terlupa dan kita tidak terpandang akan perkara menaung dalam wujud tersebut. Jadi semata-mata melihat kepada wujud laut itu. Lalu kita tersalah waham, laut itu ialah wujud, laut itu ialah air, air itu ialah laut. Sedangkan air itu bernaung dalam laut. Kita ini bernaung dalam wujud Tuhan. Jadi pandang pada ketika itu hanyalah wujud semata. Laut semata, itulah wujud. Maka tatkala itu dapat kita katakan sekaliannya itu laut jua. Dan dikenaki dengan katanya, saya situ bila sini. Ini kan kita bicarakan dahulu. Bila kita namakan sebagai takribul fahmi, bukan bererti kita mentashbihkan secara tepat, tidak, tapi secara analogi mendekatkan faham. Jangan ambil makna khusus, makna umum. Kita ambilkan kepada makna umum. Dulu kita bincangkan dulu. Saya bawa kitab lagi dulu kan. Kita bawa kitab ni, kita Arab dulu. Dan dikendaki dengan katanya Syekhul Akbar apa katanya? Dan sekalian pada hu itu ia jua, yakni adalah sekalian itu pada martabat ahadiyah, semuanya adalah Tuhan sahaja. Daripada pihak tamas, yakni hapus,
apabila kita terpandang pada laut, terlupakan akan ada airnya di situ, adanya maklumat Tuhan di situ. Hapus di dalamnya, yakni di dalamnya ia jua, ia Tuhan jua. Kerana tiada menerima di sana itu lain daripada daripada Tuhan, dan ialah yang dinamakan hadrah la syai'a ma'ahu. Kana Allah la syai'a ma'ahu. Itu hadrah Allah Taala. La syai'a ma'ahu artinya tiada sesuatu berserta dengannya. Dan segala hadrah yang di bawahnya dinamai dengan hadrah wahwa, ini hadrah ma'iyah, wahidiyah. Wahwa ma'akum aina ma kuntum. Ya Tuhan bersama kamu di mana-mana kamu ada, di mana-mana diri kamu. Jadi kita sekarang ini adalah paparan apa yang Tuhan telah tahu. Kita ini Allah Ta'ala mentajallikan, Allah Ta'ala menzahirkan, artinya Allah Ta'ala mencetakkan, menunjukkan apa yang Tuhan tahu. Apa yang Tuhan tahu maka Tuhan tunjukkan, artinya Tuhan zahirkan, Tuhan jadikan diri kita ini. Jadi mana hakikat kita, mana mahiyah kita, itulah dalam ilmu Allah Ta'ala. Kau nak lari mana? Semuanya dalam penglihatan Allah Ta'ala sejak azal. Itu kalau bicara tentang sufi dulu. Bicara tentang Tuhan bukan sekadar melihat ketika kita dah ada. Bahkan Tuhan telah melihat kita sejak azali. Itu ialah melihat kepada a'yan sabita kita. Itu perbincangan lain, bukan bincangan dari mukalam. Kita bincangkan itu. Jadinya, di mana-mana kamu, Tuhan bersama dengan kamu. Nak macam mana? Kita ini adalah paparan daripada maklumat tu. Maklumat Tuhan. Nak lari mana? Jadi, di mana-mana. Wahuwa ma'aikum. Tuhan bersama kamu, di mana-mana diri kamu. Ibarat kita nak suluh. Ibarat senang mudah faham analogi. Kita menyuluh. Kan ada gambar tekan tu, keluar gambar apa nama, skrin semua tu. Itu tak lari daripada dia punya punca suluhan. Itu perumpamaan analogi dia. Dan dikendaki dengan katanya, kata pengarang, maka tanya olehmu akan orang yang wasal, yakni apabila engkau kendaki mengetahuikan yang demikian itu, maka tanya olehmu akan orang yang sampai kepada pengetahuan itu. Ataupun kita melihat kepada bacaan-bacaan, penulisan-penulisan orang yang telah sampai kepada makam tersebut. Maka apabila tanya orang yang anti, orang yang mengkritik, sampai bila tak akan jumpa. Maka apabila engkau tanya akan dia, nescaya diberi jawabnya akan dikau daripada yang demikian itu. Ini kalau kita tanya orang hidup. Kalau nak tanya orang hidup ni kadang lebih sudu daripada lebih sudu dari kuah. Masalah pula. Jadi kita tanyalah kitab-kitab dia. Tak faham, baca dia juga, minta Allah Ta'ala perjelaskan. Macam mana dah? Inilah yang ada sekarang ni. Kata pengarang lagi, bermula hasil makna yang di dalam dua bait syair ini. Ni saya cari kitab dia, saya tak ada. Ni kitab dia, dah PDF pun tak ada. Yang ada pun dalam yang contoh-contohkan dalam kitab apa nama? Kitab Jala'ul Qulub, karya Imam Ar-Rabbani Sidi Muhammad Ja'far bin Idris Al-Qattani kan. Dia mengatakan kitab diambil daripada kitab Manazil Insaniyah. Dia huraikan martabah wahidiyah apa semua ni. Tapi kitab Manazil Insaniyah pun tak jumpa. PDF pun tak jumpa. Maknanya dia mungkinlah antara kita-kita yang lupus kot. Yang nak kena cari balik. Ini yang ada dalam kitab Manazil Insaniyah. Jadi banyak orang nukil kenyataan-kenyataan dia. Tapi kitab dia saya tak jumpa, wallahu alam. Bermula hasil makna yang di dalam dua bait ini bahawa adalah kita sekalian pada ta'ayun awal yang ia pada hadrah ilmu ijmal itu haqa'iq ghaibiyah namanya. Jadi haqa'iq ghaibiyah. Dan syu'un zatiyah pun namanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Segala mana itu datang pada Allah Ta'ala. Segala kekurangan, kesilapan, kebaifan, kegeliran itu datang pada diri saya sendiri. Saya akhiru bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma arja'na hadza jam'an mar'uman tabarrukan min tafarruqan ma'asi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kitab ni Syajaratul Qaun sedap ni perbahasan ni. Syajaratul Qaun ni sedap.